hadis berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Saya pun tak ingat siapa yang duk beli buku itu. Ada 6 orang tak? 6 orang tak silap. Duit dah kemudian tak apa. Allah sedap. Maknanya kalau ada tu tolong buka lah. Tolong buka. Dan bagi yang tak ada tu boleh beli sendiri di mana-mana kedai lah. Hadis 40 ni. Hadis 40 ni macam-macam buku kan. Hadis 40 macam-macam nama lah. Yang mana hadis karangan Imam Nawawi ni berbagai-bagai buku lah ya. Antaranya Al-Wafi ni lah ya. Al-Wafi ni dan juga hadis poket yang saya bawa pada bulan lepas. Yang tu mudah nak bawa ke mana-mana lah. Yang penting kita dapat hafal matan hadis tu sendirilah ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, beruntunglah kita pada malam ini dan malam-malam yang telah kita istiqamah dalam meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tatkala orang masih lagi menyambung cerita Nora Elina sekarang ni. Tak habis lagi Nora Elina ni. Mak-mak yang dapat hadir ke surau, alhamdulillah, bertuahnya kita semua kerana dapat menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala sahabat-sahabat kita di luar sana masih duk melayari cerita-cerita yang dipaparkan dalam televisyen yang ada. Waktu maghrib ni lah cerita yang berbagai-bagai. Yang duk top sekarang tak? Apa yang di belakang tu? Nora Elina. Sempat saya nak keluar tadi, TV3 dah pasang tu Nora Elina. Jadi alhamdulillah pertemuan kita kali ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita. Kerana Nabi kata majlis ilmu ini adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Kalau kamu lalu satu tempat yang dinamakan taman syurga, kata Nabi, maka berhentilah dan ambillah manfaat daripadanya. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga itu? Lalu kata Nabi, itulah majlis ilmu. Jadi kita duduk dalam taman-taman syurga insya-Allah. Jadi seperti yang kita janjikan pada bulan yang lepas, kita janji nak hafal sama-sama kan tak? Tak tahulah dapat hafal ke tak. Saya pun sempat hafal lagi ke tak ada niat ni kan. Sempat duduk belek tepi kereta tu tadi, buka sekejap kan. Ada yang dah hafal tak? Ya, rasanya hadis ni memang kita dah belajar masa sekolah lagi ya. Kalau sekolah agama kemarin masuk je peralihan. Kalau dulu sekolah agama ni panggil peralihan. Zaman saya tu peralihan, sebelum tinggal 1 tahun 2 tu peralihan. Masuk peralihan hadis pertama, hadis a'mal binniyat tu lah. Innamal a'malu binniyat. Waktu dulu memang dibibir lah. Lama-kelamaan bila dah tinggal tu lupa balik, buka balik, ingat balik orang baca kan. Jadi insya-Allah kalau yang siapa dah hafal tu boleh kita baca sama-sama hadis yang bulan lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. Kalau ingatlah, saya pun nak ngapa ni kalau salah betul kan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Betul? Betul? Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Betul ya Ustaz? Kalau yang dah hafal tu insya-Allah lah teruskan hafalan dan juga kena ulang-ulang lah. Jadi hadis yang kita nak baca pun pada malam ini adalah hadis 40 ini adalah salah satu murajaah kita lah ya, yang mana mungkin tuan-tuan sendiri dah pun belajar, dah pun menadak kitab dengan mana-mana ustaz dan guru. InsyaAllah sebagai salah satu pengulangan untuk kita sama-sama kita menutur ataupun menitik kembali kata-kata Nabi SAW. Pahala membaca hadis ini telah makna banyak. Bukan sahaja kita membaca Quran kita mendapat kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hadis juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kata-kata Nabi ini tidaklah mengikut hawa nafsu. Nabi Allah Taala sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tak cakap mengikut hawa nafsu. Apa yang disebut oleh Nabi ini semua adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak seperti kita. Kalau kita baca balik karangan cinta kita, zaman kita hantar ke isteri kita dulu, tak dapat pahala tuan-tuan. Ayu kan.
abang sangat merindui, contoh bapak jumpa balik surat-surat dulu yang baca kita dapat pahala. Tapi hadis ni bila mana kita baca, kita akan dapat pahala pada Allah SWT, kerana menyegarkan kembali ingatan kita kepada Nabi, dan juga mengingatkan kembali dan murajaah kembali apa dia yang telah kita belajar, dan juga pemahaman-pemahaman dari sudut ilmu-ilmu Allah SWT, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan menyambung hadis yang kedua. Saya akan baca dan tuan-tuan yang ada buku tu bolehlah ikut, insya-Allah. Dan saya mengharapkan sangat-sangat kalau tuan-tuan boleh dapatkanlah buku-buku hadis di mana-mana kedai lah, ataupun boleh tempah dengan saya sendiri, insya-Allah. Supaya apa? Kalau boleh kita budayakan kembali pengajian kita ni secara menadah kitab lah sebaik-baiknya. Kerana boleh jadi ustaz hodok baca ni tak betul, salah baris dan sebagainya. Jadi kita boleh perbetulkan. Mungkin salah dari segi makna, mungkin boleh tegur. Kalau dengar seorang-seorang ustaz syok sendiri lah. Jadi begitu, tak berapa comel. Jadi cuba tuan-tuan hidupkan kembali budaya itu. Maknanya kan, sebab kita nak ambil apa yang Nabi sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah, kata Nabi, orang yang alim, ataupun orang yang nak menjadi orang yang alim, muta'alliman, belajar, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar, au muhibban. Kadang-kadang kita ni jadi orang yang muhibban ataupun mustami'an sahaja, dengar, kita cinta kepada ilmu dan kita hanya dengar sahaja. Dia dengar ni, bila dengar masuk, kadang-kadang keluar, kadang-kadang lekat, gitulah. Tapi kalau kita jadi orang yang muta'alliman, bila muta'alliman ni mesti nak ada kalam, mesti nak ada buku lah, catatan dan sebagainya, begitu, insya-Allah. Seterusnya hadis yang seterusnya, pukul 8:33. Saya cubalah ringkaskan penerangan berkenaan hadis ini, insya-Allah. Al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsan. Hadis yang kedua. Tuan-tuan boleh ikut saya baca ringkas-ringkas. Hadis ni panjang sikit, antara hadis yang panjang lah, membicarakan berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. An Umar, boleh ikut? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أهل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Berikut فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil